ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Keamanan dan ya iya. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan makna jaiz itu apakah makna jaiz? Jaiz ni mari kata yang harus kita masih dalam perbahasan hukum akad. Saya sebut sebelum ni wajib, jaiz, mustahil. Wajib, dia ada wajib nazari. Kita nak hukum wajib tu kena fikir macam mana kita hukumkan Allah tu Tuhan. Nak hukum kudrat Allah wajib itu kena fikir. Dia ada wajib daruri, nak hukum wajib tu mudah. Macam mana kita hukum kita ni wajib ambil ruang dan lapang. Kita ni mesti ambil lapang. Jadi kita nak fikir tak payah. Tengok di kita ni memang dah kita mesti ambil ruang. Itu dah lepas. Ini pula makna jaiz. Mustahil, mesti lepas mustahil belum ni. Dan makna jaiz, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Boleh ada, boleh tak ada. Boleh berlaku, boleh tidak. Dan iaitu jaiz. Jaiz ni apa dia? Terbahagi pula atas dua bahagi. Mak jaiz itu harus. Tak ada orang nama mak wajib. Mak mustahil lagi tak? Mak jaiz ada. Bukan mak tadi tu mak jaiz ada. Mak mustahil tak ada, mak wajib tak ada. Okey. Pertama, daruri. Dia panggil jaiz atau harus daruri. Kita nak hukum harus tu mudah, tak kena fikir. Namanya seperti bergerak jirim atau diamnya jirim. Bergerak sesuatu jirim atau diam sesuatu jirim harus je, tak wajib. Jadi gerak jirim tu jaiz, diam jirim tu jaiz. Arti harus bergerak jirim diam salah suatu dengan tertentunya. Dari mana tertentu? Sesuatu jirim tu bila dia diam, maka diam tu harus. Sesuatu jirim itu ataupun objek itu bila dia gerak, maka gerak tu harus. Walaupun kita tengok jirim tu tak pernah diam, dia gerak. Kalau macam kita ni tak kuala macam saya ni. Jirim ni ambil ruang. Ni saya bergerak. Ni saya diam. Memang mudah nak hukum.
Harusnya kalau saya ni wajib gerak dulu, tak diam dulu gerak dulu. Kalau saya wajib diam dulu kerah dulu. Tak, di mana duduk kerah. Jadi tuan-tuan pun tahu. Nah, ini tak apa. Apa saja ciri ketika dia diam, diam dia tu harus. Dan ketika dia gerak, gerak pun harus. Walaupun ada sesuatu tu, jirim tu, dia gerak, tak diam-diam. Apa dia? Ayat laut. Ayat laut siapa boleh tengok dia diam? Tak, dia duduk gerak tu ayat laut. Ayat telaga diam juga. Tapi ayat telaga diam. Tapi diam dia tak wajib. Kalau ayat telaga diam dia wajib, kita timba pun tak boleh. Dia duduk keras. Nak timba ayat tadi sebab dia duduk keras. Ayat laut ketika dia gerak, tak wajib dia gerak. Tak wajib. Macam mana? Tak wajib. Memang tak wajib. Itu saya kenal kenal ibu gelap. Dia tahu ayat laut wajib gerak dia. Pernah dia tak pernah. Lu mana dia tahu saja ayat laut gerak. Dia tahu tu cebok dengan timba dia. Tengok ayat-ayat dia gerak je lah. Tak gerak lah. Gila. Ayat laut kalau dia wajib ketika dia ayat laut pun tak pernah dia. Tapi bila sebut ciri ni, dia mesti ketika dia bergerak dan ketika dia diam harus saja. Ayat laut dia kalau kita tengok tak pernah diam. Tapi walaupun dia tak pernah diam, tapi dia gerak itu harus. Tahu mana? Kita dalam timba, cebok dalam timba, ada gerak je ayat laut tu. Diam lah. Kalau dia wajib gerak, ayat timba pun duduk bergerak. Duduk gerak je ayat tu. Duduk bergerak je. Dalam bukti beri buku pun dia keras untuk tukang. Tak? Dia tak gerak lah. Sebab harus. Lepas tu dia tanya pula, mu tengok bukit, pernah gerak? Tak pernah gerak. Dia diam tu, harusnya. Bukan wajib pun, walaupun dia tak nak gerak. Tahu mana? Kita karah tembak pada burung. Kereta solat duduk korek tu, butuh jatuh. Kalau bukit ni kalau dia wajib diam, solat tak dia faham. Pum cabut dulu ya. Nampak? Dia tak wajib gerak. Tapi dah, dia harus saja dia diam. Tambah tengok, pum meletupi hancur. Macam bukit batu, belah papit, belah buang dulu. Belah buang dulu, tak ada. Buang dulu. Tak tahu lah apa tak pasal tu. Jika mau dulu tempat saya melepak di zaman bawah. Dah petang tu ni. Belah ni tak ada. Dia pun tembak, pum, tak ada mata. Abang kata apa? Bukit batu, bukit ni walaupun dia keras, dia tak nak gerak harus. Sebab bila dia tembak, pum, dia bergerak. Macam tu lah Mekah ni dulu keliling bukit. Dan ni apa tak ada. Bukit tu dah. Ada bukit pun dia buat hotel lah. Dia buat hotel dia. Habis tak ada, dia tembak butuh habis. Nampak kata apa? Bukit ni ketika dia diam tak nak gerak harus saja. Dalilnya apa dia? Bila kita tembak dia, bila kita solat korek dia boleh bergerak untuk jatuh berhubung. Ini dia panggil makhluk ni dia macam tu. Tapi menerima, dia tak diam, tak gerak. Benda ni, kita ambil benda ni lah. Benda ni tak diam, gerak. Dia dua-dua. Menerima gerak dan diam. Menerima salah satu wajib. Tak ada satu benda ciri yang dia ni tak terima gerak, tak terima diam. Tak ada. Ni macam ni, dia diam. Ni dia bergerak. Tak, sini bergerak. Lepas tu dia diam. Menerima. Tapi ketika dia diam, harus. Ketika dia bergerak, harus. Ketika dia duduk macam ni, menerima gerak dan diam wajib.
dan tak menerima gerak dan diam mustahil. Bagi boleh 3 amalan. Benda ni menerima gerak dan diam wajib. Bila sebut benda, dia mesti gerak dan diam. Tak ada benda yang tak gerak tak diam. Dia wajib menerima gerak dan diam. Dan bila dia diam, harus. Dan bila dia gerak, harus. Tapi kalau tak terima dua-dua, maknanya dia gerak dan diam pada ketika itu, menerima salah satu, wajib. Dan tak menerima gerak dan diam, mustahil. Inilah dia panggil diri. Tapi Allah ni, dia tak gerak tak diam. Allah ni tak sama kita. Benda tu, bila dia ada saja, dia wajib menerima gerak dan diam. Dan mustahil dia tak terima gerak dan diam. Dan ketika dia gerak dan dia diam, harus. Dia beli sikit menyitahu dia dulu lah. Dia pening sikit lah, tak apa. Allah ni gerak pun tak, diam pun tak. Gerak pun diam pun tak. Ni tuan-tuan cuba tukar. Ni gerak ke diam? Ni bukan kipas ni. Gerak ke diam? Ni gerak ke diam? Cuba tukar. Belum tak nampak ni. Ni gerak ke diam? Ni gerak pun tak, diam pun tak, sebab dia berdiri. Tak tahu. Ni nampak tak? Tak nampak. Nak kata gerak ke diam? Gerak pun tak, diam pun tak, sebab dia bukan ciri. Dia bukan objek. Itu jirim. Mula saya cakap mula itu jirim jisim tu, saya nak pergi mula faham. Bila dia bukan, orang tadi panggil bertokong. Bertokong ni bila dia ada dimensi, mana dia ada diri, mana dia ada diri. Umat pun bertokong, dia berjalan, dia berdua. Itu bertokong. Bertokong ni dia tak semestinya dia besar. Kita ni bertokong ni bertongkoi lah. Tapi bertokong ni mana dia ada diri. Bila suatu benda dia ada diri, dia mesti ambil ruang. Kuman ambil ruang, atom pun ambil ruang. Atom nak paling habis dah, dia pun ambil ruang. Tapi dia bukan jisim. Ni mengaji passion. Mengaji passion ni dia payah, dan payah kita dengar. Kita kena tahan. Payahlah kita dengar. Tak ingat mengaji passion ni. Tak mana saya mengajak, tak ada ustaz duk mengajak passion ni, tak ada, dulu dah. Ambil pergi saya seorang duk mengajak passion ni. Dia dah habis lenyap rupih nak mengaji passion ni. Kitab tu ada, tapi tak diajar. Jadi benda ni gerak ke dia? Kita tak gerak dan buat dia bukan objek, dia bukan ciri. Dan gerak ni pula, dan gerak dan diam ni, dan dia panggil dalam ilmu makulatul asyarah. Ilmu makulat nama dia. Kalau pondok kali kita mengaji tu hak buahlah tu ngajak tu makulat. Ilmu makulat ni bincang. Gerak tu apa dia, diam tu apa dia. Apa dia gerak, apa dia. Dia benda nak nama gerak dan diam. Pertama, dia mesti objek. Kemudian dia mesti ada 2 lapangan. Dia panggil hajiz. Dia mesti ada 2 lapangan. Lapangan macam mana? Dia mesti ada 2. Itu gerak. Kalau dia bukan objek, nak panggil apa? Gerak kan dia? Kita nak pergi gerak dia. Sama ada gerak sini ke sini, ataupun sini ke bawah naik ke atas. Macam Tuhan duduk kata Tuhan turun ke langit. Lepas tu Tuhan tak gerak. Sebab dia bukan jirim, dia bukan objek. Dan tidak ada lapangan. Pada masa azali tak ada lapangan orang. Tak ada apa benda lah. Masa azali tidak ada apa benda. Langit tak ada, bumi tak ada. Nak kata atas, bumi tak ada. Langit tak ada, nak kata bawah, bumi tak ada, langit tak ada. Dia nak pergi atas, kena ada bawah. Biar pening sikit main lah. Nak kata atas, kena ada bawah. Ini macam ni. Okey, ni dengan ni. Dia atas ke dia bawah? Ni atas bila ada hak ni. Okey, ni bawah. Kanan benda ni, kiri benda ni. Dia duduk tengahnya tu. Okey, depan, belakang, bawah, atas, kiri, kanan.
Lalu kalau benda ni tak ada, dia duduk atas kiri kanan ni. Kalau tak nak benda ni, atas kiri kanan. Tengok keliling, atas kiri kanan. Gua jawab orang yang lama. Atas pun nak, kiri pula, bawah pun nak. Sebab atas bawah ni misbah dia main. Dalam ilmu akulat dia main misbah. Misbah ni kena ada guru pun macam ni. Okey, di kanan. Ni kanan. Sebab itulah Tok duk ajar. Tuhan ni dalam bumi pun nak, luar bumi pun nak. Dalam bumi pun nak, luar bumi pun nak. Dalam bumi nak, luar bumi pun nak. Habis macam mana? Okey, ni bumi. Ni benda ni. Dia duduk dalam ni. Dia dalam bumi. Dia luar bumi. Okey? Ni benda ni. Okey, dia duduk dalam ni. Dalam bumi. Luar bumi. Lah ni bumi tak ada. Dia luar ke dalam bumi lah ni. Dia luar ke dalam. Luar pun nak, dalam pun nak. Sebab tu Allah ni pada azal ni, kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Ada Allah, tidak ada bersamanya ni pada azal ni. Wa al-an ala ma alaikan. Allah ni dia berada bersendirian lama. Kalau misalnya saya kata Tuhan duduk seorang-seorang, dia jawab, dia mudah-mudah Tuhan, ketika Tuhan duduk seorang-seorang, zaman lah bahaya. Tuhan duduk seorang-seorang, Tuhan orang lah, orang lain ni. Kita faham dah, aku jawab benda apa. Kadang-kadang ni, Tuhan ni datang tak? Gitu kan. Tapi kita tak gitu. Pok-pok ni, pok-pok tak apa nak cari. Begitu. Kadang begitu. Tuhan datang tak? Tuhan ni datang. Tuhan datang tak? Dulu gaji tu. Dah bahasa dia pun ni tu. Kita betul tu datang tak? Bukan kita tanya beruk, kamu nyekap. Benda apa? Apa dia tu? Jadi mulut kita datang tak? Itu selamat. Tuhan datang. Jadi azali ni Allah bersendirian. Dia bersendirian ni bila lama, tak tahu abang, lebih lama daripada dunia tu ada ni. Ketika dia bersendirian, kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Ada Allah, tidak ada bersamanya yang lain. Masa tu Jibril tak ada, Mikail tak ada, cakrawala apa tak, bintang-bintang, planet, angin pun tak ada. Bumi, matahari, planet Zuhal, Mushtari, Pluto apa semua tak ada. Dia bersendirian. Lama tak tahu apa. Dan Allah kata, kalau dulu aku tidak terbabit dengan mana-mana, sekarang aku macam tu. Wa al-an ala ma alaikan. Dia sekarang macam tu. Kalau dulu dia tak terikat dengan apa-apa objek, mana-mana bintang, dia duduk dalam, nak cakap payah, dia dalam dimensi dia. Tak boleh, tapi nak faham. Dia duduk dalam dimensi dia. Dia dalam dunia dia. Ini nak dipahamin Tuhan pada dunia dimensi. Allah pada azal dia dengan dunia dia. Sekarang dia dengan dunia dia. Dia tak terikat dengan langit bumi. Kalau dia boleh berada berjuta-juta tahun bersendirian tanpa ada planet. Sekarang dia macam tu. Kenapa kita nak kata dia duduk tak arah? Kenapa kita nak kata dia duduk tak langit? Padahal dia belum cipta langit masa itu. Bila juta tahun tak tahu di mana. Tak ada mula. Itu azali. Dia Nabi buat misal dunia. Azali tak tahu main mana. Tak tahu main mana. Pum, Tuhan cipta bumi. Tuhan cipta kita. Bang. Ada. Lepas tu, bum azali. Tak tahu bila tak tahu. Kiamat nanti. Siapa masuk syurga selama-lama, masuk nafas, tak ada penghujung. Nabi kata dunia ni ibarat jelas. Tak tahu pergi mana. Adalah 10 pokok. Tak tahu pergi mana. Ini kita mati hidup. Ni dia mula. Nabi kata umpama orang tadi, dia berjalan-jalan, dunia ni umpama dia berjalan jauh, tak tahu mana, tak nampak di belakang. Kemudian dia nampak 10 pokok. Dia nampak pokok, lalu dia pun berehat. Oh, ada pokok berehat. Dia tidur sat, dia bangkit, kemudian dia berjalan. Nabi kata dunia ni seumpama pokok pula. Nampak sat, belum di sana pokok. Berehat sat, jalan balik. Jalan tak tahu ke mana. Pokok tu dunia yang dia. Nabi faham. Kita patah balik. Saat ni dia pinjau, saat ni terbang tinggi, saat ni jatuh di pelupuk ni. Dan makna jaiz. Okey, bergerak jirim atau diam. Sebab tu nak cerita apa? Tuhan tak gerak tak diam. Kita jangan bertanya, ustaz ni pelik, Tuhan tak gerak tak diam. Kalau tak gerak diam, kalau tak diam gerak.
Cuba tanya dia, ni benar yang ada, gerakkan dia. Hang tengok, gerakkan dia. Cuba tanya dia, mana tu? Mana tu? Mana dia? Tu. Tengok ni. Apa nak kita gerak dia macam mana? Dia bukan objek. Tuhan macam tu lah, dia bukan objek. Kemudian nak kata gerak dan diam, bila dua tempat, itu maklumat. Dia tak nanti kita tengok dia bergerak. Contoh mana? Contoh pergi masjid, okey. Rumah tuan-tuan ada motor. Masa nak pergi masjid, di rumah kita motor duduk kat sini. Kita pergi masjid. Balik-balik motor duduk kat sini. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan mesti kata motor bergerak. Walaupun tuan-tuan tak tengok motor bergerak. Bapak tadi aku pergi masjid duduk sini. Bila balik duduk kat sini. Maknanya daripada satu lapangan kepada lapangan yang lain dan dia mesti objek, maka nama dia gerak. Pada asalnya mana ada lapangan, dia hayis, dan mana Allah bukan objek. Kalau kita pergi masjid, motor duduk sini, kita balik motor duduk kat sini juga, kita hukum apa? Motor tu dia tak gerak. Sebab apa? Dia duduk pada lapangan yang hak tu lah. Dia daripada lapangan pertama kepada lapangan yang kedua. Dia gerak ni daripada lapangan pertama kepada lapangan yang kedua. Kalau dia duduk pada lapangan yang sama. Kalau dia pada lapangan yang sama, itu dia. Kalau dia pada lapangan yang lain, maka itu gerak. Jadi Allah ni, dia nak gerak pergi mana? Tuhan ni kalau bergerak, pertama dia kena objek, kemudian daripada lapangan, dan kepada lapangan mana? Kalau Tuhan turun pada langit, dan langit itu daripada start daripada mana, dan bumi di mana? Dia pun kata apa? Ni semua buat main-main. Kita beriman sudahlah. Memang kita beriman Tuhan ada. Masalah turun macam hang faham, kita nak beriman macam hang faham tak? Tuhan kata turun lah. Dia kata macam tu. Dah hang jawab dulu. Dia suruh faham jawab macam dia. Tuhan gerak turun naik bawah. Sebab tu Allah ni, dia blok pula dalam pun. Dari duduk majlis itu cerita, tak faham juga. Tuhan bukan dalam bumi. Dan bukan bawah. Kalau bukan dalam bumi, Tuhan kalau dalam bumi, bukan dalam. Dia dua tu tak lari. Tapi bila main duk ngajak ni cerdik sikit. Masa duk ngaji tak nipu. Tapi jenis kita ni percaya tu orang tak percaya. Dalam pendidikan orang tak tahu ni percaya orang. Dan ni budak-budak muda ni tak percaya. Dia duk ngaji. Apa ni tak kodok ni. Jenis cerita macam ni. Tak kodok dia dah. Cerita pula siapa. Orang nak ngajak orang dia orang faham, dia tak faham. Apa dia. Tapi kami duduk ngaji bukan lawan tubuh. Walaupun tak nak fikir. Mesti betul. Ladah baru kita sedih. Kita ni bukan luar bumi dalam bumi. Pada masa azali, Tuhan ni luar bumi dalam bumi. Masa azali. Nak kata luar bumi, bumi tak ada. Nak kata dalam bumi, bumi tak ada. Jadi Tuhan bersendirian. Bila dia bersendirian, azali. Dan sekarang pun dia bersendirian. Cuma yang ada ni kebetulan. Sebab tu tak boleh kata Tuhan turun sepertiga malam. Memang dalam hadis sebut sepertiga malam, tapi maksud dia lain. Kalau Tuhan turun sepertiga malam, malam apa ni? Malam Mekah ke malam Kilang Lama? Sepertiga malam Mekah ke malam Kilang Lama? Kalau sepertiga malam Kilang Lama, weekend 3 saat ni. Weekend 3 malam saat ni. Di Mekah bilang, di Mekah belum malam lagi. Di Mekah tak malam lagi. Mekah lah ni lorong ni. Di Mekah lah ni lorong. Mereka duk main lorong lah ni. Sepertiga malam tu di mana? Morocco ke? Kilang Lama ke? Mekah ke? Libya ke? India ke? Sebab tu nak jawab. Tak boleh. Sebab tu hang tak boleh pejam zahir. Hang kena tengok ulama Qurel tu. Imam Bukhari sendiri dia kata apa? Tuhan turun sepertiga tu, turun rahmat dia. Jadi sepertiga malam di mana-mana malam saja. Kalau dia ibadat pada ketika itu,
InsyaAllah dia akan dapat rahmat. Bapa, rahmat Allah akan turun sini. Sepertiga malam tu, Kelang Lama ke Mekah ke di mana. Kalau Tuhan turun, tak ada. Mungkin Tuhan turun di Mekah, sebab Mekah Kaabah ada. Mungkin Tuhan turun di Madinah, sebab Madinah ada pokok Nabi. Mungkin Kelang Lama, mungkin Kubang Ulu. Jadi kita tak boleh fikir. Tapi kalau rahmat, tak kira lah di mana saja ada malam sepertiga malam, maka rahmat akan turun. Rahmat Tuhan ni, dia tak kira mana-mana, dia turun. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata-kata ulama tafsir, Tuhan turun sepertiga malam, rahmat dia. Lepas tu bila kita tanya, bila Tuhan turun, bila Tuhan naik tak cerita, turun saja. Ultraman boleh turun dia naik balik. Ultraman kan, kita tengok dulu ngaku bila kan Ultraman budak zaman saya kucung gerah dah ni kayak orang dulu syang dia turun orang dia naik balik syang. Oh dia tak tahu saya cinta habis saya buat dulu tengok umur orang Ultraman syang dia turun gerah zaman dulu kan zaman dia kan kucung dia turun dia pop pasal ni dia habis dia lawan syang dia naik terbang dia naik turun. Tuhan turun di tiap malam, tak ada hadis ni. Hadis turun ada, hadis ni tak. Jadi maknanya Tuhan turun esok, Tuhan turun esok, Tuhan turun tak nak naik. Jadi Tuhan banyak. Jadi Tuhan banyak lah pula. Dah tak naik, ada turun di tiap malam. Mereka kata kita untuk main nampak. Tak, bukan. Nak, kalau tuan-tuan duk dengar mereka ni, cerita tak habis, tuan-tuan duk keliru tu lah. Tuhan turun dia. Saya nak cerita ni bukan apa, tapi kita fikirkan naknya beriman dengan Allah ni maknanya mereka akan kata Tuhan kata turun sudah dah fikir apa. Tak, macam hampa punya tak selesai. Tambah pula kalau faham, kalau ulama faham, sahabat faham tak apa. Kita faham macam orang kampung tak menjadi mana Tuhan turun semua. Jangan kalau Tuhan turun dulu boleh jadi kata kita ikut Tuhan uji. Tuhan berpindah satu hal lapangan kepada lapangan yang lain dan Tuhan itu mesti objek. Tapi setiap tuan-tuan nak jawab tadi, ni benda ni gerak ke dia, ni benda ni. Tuan-tuan nak jawab tadi apa? Benda tak ada. Benda bukan objek. Dan pada asalnya tidak lapangan. Wa huwa al-an ala ma alaika. Minta maaf banyak-banyak. Minta macam tu. Kita beriman yang turun ni rahmat dia. Selesai. Kalau Tuhan turun, tak saya fikir tuan-tuan. Aku dia tak saya fikir. Tuhan turun suruh. Dia kata turun lah. Tak saya fikir. Tak saya fikir apa. Orang dah bukan jenis macam tu. Budak lari dia bukan macam tu. Tunggu tahu. Bukan Tuhan turun. Rahmat dia. Kalah. Selesai. Mati. Dalam elok. Ni lah. Tuhan turun tuan-tuan. Macam mana turun? Tak saya fikir. Beriman sudah. Tapi Tuhan turun. Tak sudah. Tak selesai. Tak selesai. Tak baca lagi malam satu rekat. Letak malam. Nak maulid. Jangan nama tak apa hebat kan. Tak pilih kau tak jawab. Kita nyanyi gerak dalam diam. Tak jawab kiam dia. Kan jawab tu tak pilih. Ini gerak ke dia ni. Gerak ke dia. Nak kata gerak dia nak usah. Benar tak ada. Nak kata jam dia nak mana kata tahu. Tu betul. Kalau kata gerak. Susah dah tu. Mata tak nampak. Boleh tahu tu. Tu bab jaiz. Adapun salah suatu dengan tiada tertentunya. Tak tentu. Kalau benda ni dia kita tak bayangkan dia gerak, tak bayangkan dia diam. Dia mesti timur gerak dan diam dia dah. Katanya dia takkan wujud di dunia ni. Bila satu objek dia mesti gerak atau berdiam. Jadi adapun dengan salah satu dengan tiada tertentu, iaitu wajib bukan jaiz. Kita macam saya ni, ada kala gerak, ada kala gerak, ada kala diam, ada kala diam, ada kala. Wajib saya ni ada kala diam, ada kala gerak, ada kala gerak, ada kala wajib. Tapi bila saya diam, ada saya gerak harus. Tapi saya ni diam pula, gerak pula mustahil. Tiga benda tu bagi erti malam. Bukan payah pun.
Senang je, ngaji matematik payah lagi. Dan kedua nazari. Hak ni kita hukum harum dia tadi ni kena fikir sikit, kena main otak. Namanya seperti menseksa orang yang berbuat taat seumur hidupnya. Dia ni buat taat seumur hidup, tapi Tuhan seksa dia. Macam mana buat taat seumur hidup tapi Tuhan seksa dia? Harus Tuhan seksa. Harus buat ibadat Tuhan seksa. Kena fikir. Seumur hidup. Dan padahal dan bilhal tiada mengerjakan maksiat, dia tak buat maksiat. Dan jikalau kadar sekejip mata sekalipun tiada jua. Apa maksud? Tak pernah buat maksiat walaupun sekejip mata. Dan tiada mengerjakan maksiat tu jikalau kadar sekejip mata dia tak pernah buat maksiat. Yang kedua, dan memberi pahala bagi orang yang maksiat yang tiada berbuat taat pada seumur hidupnya sekali-kali. Ni itu bahasa kita nak tanya dulu. Orang ni, orang alim tu wali, di pergi mana ke bank. Tu wali duduk tengah main tahajud, kena jantung tahajud, tengah sujud tu dia kena serangan jantung, mati. Dan dia mengucap, dia tak mengucap pula, lepas tu dia meninggal. Wajib tak masuk syurga? Kira asal. Jangan tengok janji-janji apa, wajib tak dia masuk syurga? Harus, bukan wajib. Dia ni duduk tengah sembah tok-tok, nala punya duduk nyam pegang tu. Lalu lepas maki Allah, maki orang Islam, maki habis, lepas tu duduk dia duduk sembah-sembah, boom, kena jatuh mati. Wajib masuk neraka? Wajib tak? Wajib ke harus? Harus. Itu kira asal. BP dekat Tuhan, dia nak buat apa? Kalau kita kata wajib, kita pergi paksa dia, kita jadi Tuhan pula. Ya Allah, ya Allah, kita tak kata. Tapi soalan kita kata, dia ni dah mati, Tok Wali mati semayang tahajud mengucap, kamu masukkan dia dalam syurga. Soalan kita kata macam tu. Oh, kita Tuhan pula. Dan dia ni, ya Allah, kamu wajib masuk dalam neraka. Sebab apa? Mati dalam keadaan mati Tuhan dan juga semua berhala. Dah. Cuma jadi wajib ni bila Tuhan janji. Dengan sebab Tuhan kata apa? Kalau hang buat maksiat, aku neraka. Oleh kerana kita wajib. Wajib bukan wajib asli. Dia panggil wajib radi, wajib baru datang. Wajib pun dengan sebab Tuhan janji. Dan mustahil. Dan itu hak yang orang yang buat maksiat, bila dia mati tengah duk maki Tuhan dan dia kafir, dia ni kalau ikut harus saja Tuhan nak masuk dia ke dalam mana-mana. Bahkan boleh Tuhan masuk dia ke dalam syurga. Tetapi oleh kerana Tuhan janji, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang buat amal sekadar atom, dia Allah akan balas. Dan Allah akan pertuntunkan amalan baiknya itu. Allah akan beri pahala. Dan siapa yang wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat kejahatan sekadar atom, Allah akan pertuntunkan, Allah akan balas dekat dia. Oleh kerana Tuhan kata macam tu, Tuhan balas. Dia panggil wajib aradi. Wajib aradi ni tak menolakkan keharusan zati, tak menafikan keharusan. Boleh saja, tapi jangan takut. Bila siapa-siapa yang buat amal baik, insya-Allah Tuhan akan balas baik. Siapa yang buat amal jahat, Tuhan akan balas jahat. Sebab apa? Sebab Tuhan janji. Tapi kalau kira asal ikut Tuhan lah, dia nak tak kat mana? Dia nak tak tu alim dalam neraka, dia nak tak orang kafir dalam syurga, biar pergi kat dia lah, itu kerja dia bebas. Tapi oleh kerana dia yang pergi janjinya, dia kata apa? Siapa buat baik, aku balas baik. Siapa buat jahat, aku jahat, maka Tuhan balas. Tapi Tuhan balas itu bukan di atas paksaan, cuma dia janji. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tak punya janji. Dia ada satu kaedah. Wajib aradi tidak menafikan keharusan zati. Walaupun Tuhan wajib masukkan di dalam syurga dengan sebab Tuhan janji, tapi kewajipan itu tidak mendesakkan Tuhan mana. Boleh saja Tuhan tak masukkan syurga, tapi boleh bukan dengan makna Tuhan tak tunai janji.
Kita hanya kata boleh, Tuhan boleh, tapi jangan bimbang. Kalau mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan la ilaha illallah, insya-Allah syurga. Maka na akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi janji masuk syurga insya-Allah. Tapi asalnya tak wajib. Jadi benda ni kena fikir. Macam mana ni buat maksiat mati masuk syurga, dia ni buat mati masuk neraka. Dia kena fikir. Itu harus saja bagi Allah memasukkan orang beriman ke dalam syurga dan masukkan orang yang kafir ke dalam neraka. Itu harus saja. Itu dia panggil harus nazari. Dan hanya saja memulai yang punya karangan. Dia baru nak startnya lagi. Kita tak dibaca, hanya sekadar sudah habislah tentang wajib dan tentang harus kita pergi dekat. Hanya saja memulai yang punya karangan dengan membahas hukum akal. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan apa yang kita belajar dapat manfaat pada kita, dapat membantu kawan dan dapat kita amal dan sampai kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa ala innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal 'alim wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma al-fadhil wa inabatal mu'minin wa al-sabirin wa syukra sabirin wa tawbah siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.